saya lupa nama ustaz tu yang daripada Baitus Salam. Oh, memang kuat dia kritik Asy'ariyah. Dia siap tuduh Imam Asy'ari tu sebenarnya ajaran Ibnul Kullab macam tu kan. Sebenarnya Kita dengar pun dia ni sedih. kafir. Saya pernah dengar kata Imam Asy'ari tu kafir. So bila saya dengar tu saya tawakuf lah. Walaupun sekarang ni kalau ustaz tengok Ustaz Nurdurus tu dia nak jalan tengah tapi dia stuck. Sebab dia dah terlalu teruk. Sebab secularism dengan Al-Asy'ariyah ni dia betul klik sebab dia ada sistem berfikir berdasarkan logical thinking. Alhamdulillah, saya syukurlah dengan malam ni Ustaz bawa isu RUU malam ni. Dah lama. Cuma saya nak bagi pendapat sikit lah pasal pemerhatian saya. Pasal RUU ni dia macam ada 3 key players lah yang sibuk dekat alam maya lah kan, dekat Facebook, dekat internet semua kan. Satu saya dapati satu daripada Perlis lah kan. Perlis depa kata depa ahli hadis ataupun lebih tepat lagi Dr. Mazhar kata ahlul athar kan, daripada athar. Satu lagi kelompok Al-Asy'ariyah pro tarikat. Yang tu orang bagi gelaran sejawa lah, saya tak nak masuk, tapi saya kata Al-Asy'ariyah pro tarikat, pro sufi lah, pro sufi. Satu lagi yang ni pro sufi ni adalah satu lagi yang ni keluar sikit. Yang ni diam-diam bunyi juga sekali-sekala, tapi dia Al-Asy'ariyah pro sufi ke arah batini sikit. Pro sufi batini. Kita dapat dengar kadang-kadang ada batini sikit kan. Dia macam lepas Cikgu Norman dia ada sikit-sikit kadang-kadang keluar, kadang tak keluar kan. Dan satu lagi Al-Asy'ariyah, yang ni saya tak tahu dia kategori apa. Aliran Ustaz Nurdurus lah. Sebab dia tu pemuka dalam pemikiran dia. Yang satu lagi ustaz berseorangan lah, Ustaz Syihabuddin. Ustaz Syihabuddin seorang. Berbeza sebab Ustaz Syihabuddin ni seolah-olah berseorangan. Sebab apa? Ustaz Asy'ariyah tapi cenderung ke arah Perlis, ke arah Salafi macam tu. Pemikir. Ya, ustaz kata Ustaz Asy'ariyah tapi ustaz tak sokong. Dan sebenarnya saya faham. Sebab saya pun tak tahu saya ni Asy'ariyah ke apa ke, tapi saya rasa awal pembelajaran saya, sebab saya kat Kelantan, pendedahan dengan ilmu akidah ni dekat tadika ke apa kan, memang pasti memang sifat 20. Sebab dulu kan zaman Al-Arkam, dulu masa kecil kan kita banyak-banyak ambil lagu Al-Arkam kan, lagu sifat 20 tu daripada tadika lagi belajar kan. Jadi pandangan saya, pertama saya kenal dulu sifat 20 dan saya tak tahu tu Asy'ariyah tapi sifat 20 lah, Sanusiah lah apalah kan. Dan fahaman semasa membesar tu memang Al-Asy'ariyah lah. Pergi surau ke apa, sebab kemarin masa dekat Kelantan tu, sebab saya dekat dengan Pasir Tumbuh tu, jadi banyak-banyak ustaz datang daripada pondok. Atuk saya sendiri pun belajar daripada pondok, banyak lebay semua daripada pondok. So pondok ni biasanya ajaran Asy'ariyah lah kan. Mana ada masa tu juga mesti ada terlepas punya sikit-sikit orang baca kitab apa tu, kitab Kasyaf tu yang kata dunia ni di atas tanduk kerbau. Banyak dekat masjid kan ada kisah apa lupa. Yang ustaz ajar tu pening juga belajar benda tu kan, tapi tu ada bila besar dia kata dia ada unsur batini sikit lah kat situ kan. Tak apalah. Lepas tu bila jadi macam ni, sekarang ni saya fikir saya ni mirip kepada pemikiran Ustaz Syihabuddin ni. Tapi saya tak tahu nak letak diri saya ni Asy'ariyah ataupun Athariyah. Sebab bila kita discover banyak ilmu kan, bila kita membesar, saya discover Dr. Mazhar dan dengar dia punya pemikiran dia punya world view dia, saya rasa pendapat saya lah, sebab saya aliran sains, mesti memang kalau dengar Ustaz Mizan malam tadi pun dia kata dalam podcast sebelum ni, dia kata yang tertarik dengan aliran salaf ni kebanyakannya aliran sains. Sebab bila kita belajar universiti, ni senang saya cakap, kalau siapa-siapa belajar ambil peringkat universiti buat tesis, dia akan memahami kepentingan menyaring sumber dan fakta.
Sebab bila kita buat sesuatu tesis ke apa kan, Mhm. kita tak boleh tulis Wikipedia pun tak boleh. Mana boleh ambil Wikipedia. Mesti daripada jurnal yang di-endorse. Kadang-kadang jurnal tu kalau kita ambil itu, kadang-kadang jurnal tu lemah. Ada orang kritik pula jurnal tu lemah, fakta salah. Dan benda ni saya tengok dalam ilmu hadis ada. So macam, oh, it's very academic sebenarnya. So benda tu macam klik dengan saya punya jiwa. Sebab bila kita ambil buat tesis, buat kajian, Mhm. research semua ni kan, dia macam kena. So saya rasa macam saya setuju, saya macam lebih ke arah salafi, tapi pada masa yang sama saya tidak menolak Al-Syairah sebab saya juga pernah mendengar saya lupa nama ustaz tu yang daripada Baitus Salam. Oh, memang kuat dia kritik Asy'ariyah, dia siap tuduh Imam Asy'ari tu sebenarnya ajaran Ibnu Kullab macam tu kan. Kita Sebenarnya dengar pun dia ni sedih. kafir. Saya pernah dengar orang kata Imam Asy'ari tu kafir. So bila saya dengar tu saya tawakuf lah. Sebab saya tawakuf sebab saya membesar dengan sifat 20 dan saya berdasarkan ilmu saya ni, saya walaupun saya orang awam, so kita macam okey, blok dulu, kita tawakuf dulu, kita dengar apa ustaz lain kata kan, cari yang sederhana sikit. Sebab kadang-kadang bila kita dengar daripada yang pro Asy'ariyah tok ni, dia betul-betul ustaz-ustaz daripada salafi model lah sebenarnya. Start daripada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Utsaimin, dia memang tu memang salafi model lah selepas Ibnu Taimiyah, sebab menurut kebanyakan pemikir Asy'ariyah ni, dia pun kata apa-apa daripada lepas Ibnu Taimiyah tu dia macam dah terputus lama daripada dah macam mana nak dapat akidah Asy'ariyah sebab dah terlupus mana lama kan. Tapi idea yang dibawa itu saya boleh terima sebab ialah idea asal. Sebab sebelum ni pun walaupun terputus lama, idea tu ada daripada Imam Ahmad, daripada imam 4 mazhab kita tu, konsep dan idea tu ada dekat situ. So saya rasa mazhab Hanabilah Asy'ariyah ni masih boleh diterima. Cuma kita tak nak berkalam lah. Sebab apa? Sebab saya pun pernah, saya belajar sekolah agama dulu. So belajar sifat 20, akidah semua. Dia banyak jargon sebenarnya. Sebenarnya boleh. Sebenarnya saya rasa kalau saya tak tukar aliran saya stick dengan aliran agama, pergi Al-Azhar, mungkin saya boleh faham kemudian lepas form 4, form 5 ambil STAM, mungkin saya lebih faham detail. Tapi sebab masa tu saya hanya habis masa form 4 je lah, saya keluar buat aliran sains kan. So pemahaman saya tu mungkin tak komplit. Kita hafal je masa tu Ustaz. Maklum jawab soalan sekolah Arab ni, kena hafal dalam bahasa Arab. Jawab bahasa Arab. Walaupun kita tak berapa faham, kita hafal je, betul tak? Yang penting hafal jawab, betul tak? So kita pemahaman tu kadang-kadang tidak kemas macam itu. Sebab kita tak boleh berbahas dengan cikgu. Dia sebab satu lagi sebab grup tu ramai. Sama dekat masjid bila dia ajar pasal sifat 20 ni, pasal sifat 20 nak hurai satu-satu tu, nak hurai la ilaha illallah tu pun pening kepala sebab kalau guna kitab kuning dengan ayat yang berbelik tu kan. Tu dengan kena explain dia punya apa tu nahwu saraf macam bila masa dia guna kita pun pening sebab kita tak berapa nak faham kan dekat surau. Semua orang angguk-angguk aja, angguk-angguk. Tapi tak berani nak tanya sebab sepatutnya benda ni perlu dialog. Sebab untuk akidah ni kita perlukan grup yang kecil dan satu guru tu kita kena betul-betul tanya, kontroversi ke kritikal ke, kita kena tanya sampai kita faham, betul tak? Sebab saya perasan benda ni bila saya tengok tausiah daripada Ustaz Nudurus kan. Kalau Ustaz ikut Ustaz Nudurus, dia cakap tu dia ada dialog. Dia bukan dia cakap dulu kan. Lepas tu ada penonton akan tanya dia. Tanya kadang-kadang soalan yang ditanya tu memang kritikal. Dia memang seronok lah. Saya suka seronok juga ikut Ustaz Nudurus punya pembincangan. Cuma saya tak setuju bila dia pasal RUU ni, dia kata dia memilih kita kena tegak RUU ni sebab dia kata akidah Hanabilah ni kan, akidah Hanabilah ni yang Athariyah ni is part of Asy'ariyah. Tu saya tak dapat brain sebab kalau ikut saya dia macam okey, mula-mula Imam Ahmad dah ada dah masa tu sebelum zaman ahli-ahli kalam ni memang Imam Ahmad ada dan dia berkecuali, dia bukan ahli kalam, betul tak?
Dan Betul. zaman ahli kalam yang berdebat ni, di antara ahli kalam yang benar ialah Al-Asy'ariyah. Dan Betul. Al-Asy'ariyah menerima pendapat Imam Ahmad bin Hanbal kan. Dia menerima. Jadi itu tidak menjadikan Hanabilah itu is part of Al-Asy'ariyah, walaupun dia sebahagian daripada kepercayaan Al-Asy'ariyah. Sebab pemahaman Imam Ahmad ni terhenti di situ. Okey, dia terhenti kat situ. Dia tak nak ulas lebih lanjut sebab dia tak nak involve in the discourse yang lebih lanjut kan. So dia berhenti kat situ. Tapi ilmu kalam dia go further. Dan ilmu dia tu bagus. Sebab saya juga macam salah satu pemikiran yang saya tertarik kalau Ustaz ikut Muhammad Hijab. Muhammad Hijab kan. Tengok dia berdebat kan. Awal-awal dulu dia lebih kepada Al-Asy'ariyah sikit, tapi bila tengok sebenarnya dia bukan kepada Al-Asy'ariyah. Dia lebih kepada Athariyah, tapi kadang-kadang dia guna juga hujah Asy'ariyah sebab dia kata hujah Athariyah ni bila berdepan dengan orang yang tak tahu, orang kafir, orang yang falsafah Kristian, Aristotelian. Daripada Kristian pun ada dia punya pemikiran yang Aristotelian, dia bukan Asy'ariyah tapi teknik pemikiran yang sama. Sebab itulah Abang Dr. Aiman Al-Kiti tu Afifi kan. Dia punya jurusan dia ialah falsafah Kristian, falsafah barat Yunani ke. Dia punya major dia kan. Dan dia boleh mengajar dekat Oxford kan. Falsafah tu. So orang yang pro ni, orang Kristian pun ada pro falsafah Yunani ni, Aristotelian ni semua. Bila datang berdebat dengan orang Islam, perkara-perkara yang ditanya tu memerlukan hujah daripada Al-Asy'ariyah untuk mematahkan. Dan saya bersetuju. Tapi kalau kita tengok dekat Malaysia ni, Asy'ariyah dekat Malaysia yang tok-tok bukan semualah. Dia bermudah-mudah menggunakan perkataan mujassimah. Ini masalah. Musyabbihah. Bila kita kata kita berhujah melalui konsep Imam Ahmad bin Hanbal, kita nak stop situ, saya tawakuf. No. Then they say, no. Awak musyabbihah sebab awak tak tanya. Sebab kalau ditanya lagi soalan, saya kata stop. I want to stop there. Tapi dia tanya lagi. So macam kalau orang tanya, kadang-kadang kita nak berhenti kat situ. Kadang-kadang kita tergelincir. Kita cuba juga jawab. Tu salah lah. Tu dah melebihi lah. Dah berkalam. Kita tak nak berkalam. Tapi terpaksa bila berkalam salah, kita jadi bercelaru lah. So saya rasa penting juga sebenarnya belajar ilmu Al-Asy'ariyah untuk mendapatkan fahaman daripada segi kalami ni. Cuma saya tak setuju bila jargon-jargon yang digunakan dalam ilmu kalam, musyabbihah, mujassimah dan semua jargon-jargon yang lain tu digunakan untuk menghukum orang awam. Saya faham kalau musyabbihah tu bagi saya ialah kebanyakan salafi lain dia terasa kalau kata awak musyabbihah, dia terasa. Tapi saya tak terasa. Sebab kebanyakan yang jadi kenapa kita kena gelaran musyabbihah tu, sebab kita beriman dengan ayat musyabbihah tu sendiri. Sebab ayat mutasyabihat daripada Quran. Kita stop guys, kita tak nak fikir dah. Mutasyabihat, Allah ada tangan, kita kata Allah ada tangan macam mana kita tak tahulah. Kita tawakuf saja kan. Ada tangan, sebab disebut tangan lah. Tangan tu tak apa, saya tu sebagai sifat ke, kita tak tahu. Kita just stop there. Right. Tapi bagaimana Al-Asy'ariyah tok-tok ni menghukum kita, dia tidak menghukum di situ. Sebab bila kita kata tangan macam ni, ia adalah sejenis anggota, maka kamu ialah samar-samar. Kamu nak kata ya ke tak, nak kata ya ke tidak ke, sama-sama. Jadi dia lebih cenderung kepada mujassimah. Sebab sekali dia takwil, maknanya dia punya hukum tu berdasarkan takwil akal. So dia tidak masuk sebenarnya. Sebenarnya dia adalah bidang yang berbeza. Hukum dia tu hanya terpakai untuk golongan ahlul kalam, bukan untuk golongan yang di luar daripada orang yang ingin berkalam lah kan. Macam golongan perlis ni, dia bukan ahlul kalam lah. Saya kata ni bukan, dia tak nak berkalam. Kalau boleh tak nak berkalam. Tapi bila berdebat terpaksa berkalam juga sikit-sikit terpaksa masuk. Sebab tu saya setuju yang bila kita tengok dalam debat-debat tu kan, memang berkalam. Ustaz Salman pun membawa kalam-kalam daripada ahli kalam yang lain kan. So macam, sebab tu saya kadang-kadang saya dengar daripada Ustaz Nurul, saya terima point bila dia rot pasal Ibnu Utsaimin yang berkalam kan. Dia cuba untuk proof dia punya
dia punya klik, tapi cara dia buat tu dengan cara berkalam. So saya rasa macam saya setujulah dengan bab tu sebab saya pun tak go deep, tapi saya setuju setengah rod yang dibawa Ustaz Nur Darus. Cuma kadang-kadang dia terlalu ekstrim lah. Walaupun sekarang ni kalau Ustaz tengok Ustaz Nur Darus tu dia macam dia kata dia nak jalan tengah tapi dia start. Sebab dia dah rod terlalu teruk. Dia cara dia rod tu, kalau duduk dalam majlis dia, kita sound bunyi dia macam adil tapi sebenarnya pedas. Dan pedas ni dia menyebabkan perbalahan. Dan pengikut-pengikut Ustaz Nur Darus bukan kosong, banyak juga pemuka-pemuka lah, Ustaz Nawawi lah. Yang banyak yang yalah di belakang best lah kalau baca dia punya di belakang dia tu. Bukan tak best. Yang best ni dua ni dah, daripada dua ni lah yang betul-betul dalam isu akidah ni, kelompok Ustaz Nur Darus dengan Salafi Perlis. Dua ni memang lubuk ilmu lah kalau baca. Tapi yalah, sebab kita ni bila kita dah terlibat dalam bidang akademik, setiap ilmu tu kita ambil, kadang-kadang kita bukan serap, kita ambil, kita gantung. Kita gantung. Dan benda tu bila kita rasa terpakai, dia akan mungkin hidayah kot. Ni mungkin ni taufik atau hidayah daripada Allah lah kan. Kadang-kadang benda tu kita tahu, kita was-was, kita betul ke tak betul, tapi kita tahu benda tu ada. Tapi bila sampai satu saat, bila kita sampai satu ketika yang kita rasa ini terpakai aplikasi ni, sebab sebenarnya kita just teori je kan, semua ni teori je. Kita tak mengalami. Tapi bila kita mengalami, bersajawab dengan orang-orang non-Muslim ke semua, benda ni something click. Betul lah. Ilmu ni dah ada sebenarnya, macam tu kan. Baru kita tahu, okey, itu baru kita beriman dan ambil sebagai kita punya aplikasi lah. So, tapi kalau orang yang jenis yang tak biasa melalui sistem pembelajaran secara akademik yang jujur ni, dia orang akan lebih kepada macam span, tahu tak? Dia pergi masjid, dia serap je, span. Saya pun macam tu dulu. So kita dengar Ustaz Azhar Idrus ke semua kan, kita macam span, kita seronok dengar dia ceramah tu, kita jadi taksub. Kita jadi taksub kepada tokoh tu. Sama lah sekarang, dah sama je. Ada yang taksub Dr. Mazhar, taksub Nur Darus kan, semua sama je. Yang geng-geng yang lebih petaksub ni. Jadi nasihat saya, ambil sebagai ilmu, baca. Tak perlu pegang. Kalau dia rasa macam tak setuju, tak apa. Tapi jangan tolak. Ambil sebagai pengetahuan yang ada. Dan benda tu mungkin dalam hidup kita ni, sebab kita ni bukan kita belajar satu benda terus pandai, betul tak? Ilmu tu luas kan. So dalam hidup ni bila kita jalan-jalan, lama-lama kita akan pasti menemui jawapan yang mana setiap ilmu ni kita boleh pakai dekat mana. Bukan maksudnya kita khairul muqallid. Setiap ilmu tu kita bertaklid kan, daripada ulama-ulama kan. Itulah pendapat saya. Cantik. Jadi saya pun tak setujulah dengan RUU ni, sebab dia memang betul-betul menyempit kan. Sebab kalau dia buat macam tu, macam mana kita nak tanya? Contohlah, esok RUU ni diterima pakai. Takrif Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana kalau orang tanya, macam mana kita nak jawab soalan, Saudi tu Ahli Sunnah ke tak? Bukan lah. Macam mana Ustaz nak jawab? Bukan. Bukan kalau ikut takrif, kita berpada pada takrif. Takrif ni ada definisi. Takrif yang kita pegang. Betul. Jadi Saudi bukan Ahli Sunnah. Bukan Ahli Sunnah. Siapa yang belajar dekat Madinah, Arab Saudi, bukan Ahli Sunnah. Selepas ini, apa sahaja dakwah, sebenarnya saya, kalau dakwah tu, sebab kita dah ada pengikut sekarang ni, golongan yang bagus lah, Asy'ariyah yang berfikir mantap, yang betul-betul bawa jiwa Asy'ariyah tu macam daripada tim Ustaz Nur Darus dan Ustaz Syihabuddin sendirilah. Tu betul-betul saya nampak, betul-betul Asy'ariyah yang tepat. Sebab Asy'ariyah ni dia mementingkan ilmu mantik tu sendiri. Saya ingat nak ambil STAM kena belajar mantik kan. Kena belajar mantik, logika. So, logical thinking. Logical thinking. Sebab tu kalau perasan, ada beberapa orang pempengaruh, kalau perasan dia Asy'ariyah, dia mendeklarkan diri dia, saya sekular. Sebab Asy'ariyah dengan sekular tu juga dapat klik sebenarnya. Macam dekat Turki.
Dekat Turki, alim ulama al-Asy'ariyah yang bukan yang teruk tu, yang betul-betul belajar lah kan, ulama dia tak ada masalah. Dia declare dia sekular. Sebab secularism dengan al-Asy'ariyah ni dia betul klik sebab dia ada sistem berfikir berdasarkan logical thinking, kan? So dia macam it's a good thing. It's macam sekular punya konsep macam tu jugalah, dia berfikir. Dia berfikir macam tu. Dia ada cara berfikir dia. Dan dia kena berdasarkan hujah dan dalil. Right. Sebab saya tak boleh terima al-Asy'ariyah yang pro sufi. Sebab dia macam minyak dengan air. Sebab tu saya tak boleh brain macam mana sufi dia boleh attach themselves to al-Asy'ariyah. Sebab al-Asy'ariyah ni dia bukannya taksub, dia bukan sekte, dia macam cara berfikir. Dan dia ada disiplin untuk berfikir macam mana kan. Dan kalau baca buku-buku tasawuf, tak payah zikir dia semua, cara pendalilan zikir huhu pun, kalau betul-betul Asy'ariyah dengar pendalilan zikir huhu tu, boleh tolak mentah-mentah. Kan? Dengar Dr. Aiman cakap dalil zikir huhu tu, kita boleh tolak mentah-mentah. Kalau betul-betul mengambil manhaj Asy'ariyah, kamu akan menolak dalil. Kebanyakan dalil tasawuf ni akan tertolak. Tu kalau betul-betul ikut pemikiran Asy'ariyah. Tu disiplin Asy'ariyah. Dengar Ustaz tulisan Ustaz Saifuddin dan juga Ustaz Sanud Darus lah banyak kan. So sebab saya tak boleh, saya macam sebab saya tak boleh klik. Dan satu lagi saya tak setuju dengan review ini bila dia sebut tasawuf Imam Al-Ghazali dengan satu lagi nama apa dah? Pasal tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. So saya macam ini dah macam pelik. Sebab kenapa perlu mention tasawuf as part of Ahlussunnah wal Jamaah? Sebab ni mungkin kekurangan saya lah. Sebab pada saya memang anti tasawuf. Anti tasawuf yang mistik. Bukan tasawuf semualah. Saya bukan tazkiyatun nafs lah. Pencian jiwa. Bukan tazkiyah. Imam Al-Ghazali ajaran dia bagi saya okey, setakat ajaran Imam Al-Ghazali. Dia macam tak adalah terlalu mistik sangat. Kan? Ada sikit-sikit tapi still okey. Tapi kalau yang ikut tarikat ni dah melebih-lebih lah. Dia punya tasawuf dia tu dengan zikir huhu, Naqsyabandi semua tu kan macam ini macam tak masuk akal lah kan. Kenapa kena mention tasawuf? Sebab saya pernah dengar geng-geng batiniah ni semua sama. Dia orang akan cakap Islam ni 3. Satu fiqh, 2 ke 3 fiqh. Tasawuf tu adalah salah satu pillars, salah satu tiang agama. Kalau tak ada tasawuf, runtuh isi Islam. dan kulit lah syariat dan hakikat. Betul. Pada saya benda tu mana ada. Zaman tabi'in mana ada benda tu kan. Daripada zaman Imam 4 pun ada ke ahli sufi yang tasawuf macam tu. Saya rasa selepas tu baru ada Ibnu Arabi yang semua yang sesat, yang teruk-teruk, yang fanatik kan. So macam pelik lah benda tu. Macam tak logik. Kalau belajar sejarah, belajar ni semua tak logik. Tapi sebab tu saya rasa tak perlu mention pun pasal tarikat tu. Sebab benda tu tak penting. Kenapa perlu mention tarikat tu? Perlu ilmu tasawuf ni tak penting macam tu. Kalau nak pilih dia tu, benda tu macam sebab mufti kan selected. So bila selected ni dia pilih tu, kita mestilah dah tahu dia ni tarikat apa. Dia ni ahli tasawuf ke macam mana kan. So takkan pilih orang yang bukan-bukan lah untuk jadi mufti yang adil. Sebab bila orang tu terlibat dengan sesuatu tarikah, dia punya bias tu kita akan nampak tau. Sebab tarikah ni mementingkan kesetiaan. Dia dalam bi'ah dia kan. Dia mesti dalam bi'ah dia tu memang nak kata taksub tak. Mungkin tak taksub lah. Kita tak nak lah cakap taksub kan. Tapi dia mesti setia kepada punya bi'ah tu. Mana ada orang boleh ada 2-3 tarikat, betul tak? Betul. Tarikat dia satu guru je. Satu guru tu je kan.
Macam tak logik lah. Okey. Itulah. Saya sembang lama sangat ni. Okey. Terima kasih Cantik, terima Ustaz. kasih banyak, akhi.